Pertukaran 3 pentadbiran kerajaan dengan pelantikan 3 Perdana Menteri dalam tempoh 1 penggal pastinya melakar satu momen yang cukup bersejarah buat politik negara. Masih ingatkah anda, usai sahaja pilihan raya umum ke-15 pada November 2022, Parlimen tergantung selama beberapa hari susulan tiada parti yang mendapat majoriti bagi membentuk kerajaan. Dan tahun 2023 pula menyaksikan pentadbiran kerajaan perpaduan selepas pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan daripada 148 ahli parlimen dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Tahun baru 2023 bermula dengan amanat dan penegasan daripada Datuk Seri Anwar mengenai keazaman dan tekad kerajaan perpaduan dalam memerangi rasuah, meningkatkan integriti dan tata kelola kerajaan. Gagasan membangun Malaysia Madani turut diumumkan bagi mencipta lonjakan baru kepada negara. Politik negara turut digegarkan dengan pemecatan nama-nama besar dalam Parti UMNO. Bekas ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman juga mencuri perhatian dalam arena politik tanah air selepas dikenakan hukuman penjara 7 tahun dengan 2 sebatan serta denda sebanyak RM10 juta kerana didapati bersalah terhadap kesalahan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Tahun ini juga menyaksikan pilihan raya negeri PRN dilaksanakan di 6 negeri pada 12 Ogos lalu, menyaksikan gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional mendominasi kuasa di Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor. Manakala Perikatan Nasional terus teguh mengekalkan status quo di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebuah parti baru yang diberi nama URINAI atau Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia turut ditubuhkan pada November lalu oleh bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang kedua, P. Ramasamy, selepas meletakkan semua jawatan dalam Parti Tindakan Demokratik DAP. Jika kita imbas kembali, sepanjang pemerintahan Kerajaan Madani ada banyak sangat inisiatif serta pembaharuan yang dibawa demi kesejahteraan hidup rakyat. Antara yang paling popular ialah program Menu Rahmah yang dilancarkan pada 31 Januari 2023 bertujuan untuk mengurangkan kos sara hidup golongan miskin tegar terutamanya dalam kalangan B40. Dilancarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, projek ini telah pun mendapat sambutan yang menggalakkan daripada peniaga serta masyarakat secara sukarela. Februari 2023 pula menyaksikan orang awam tidak perlu lagi memaparkan lesen kenderaan motor atau road tax pada kenderaan, sebaliknya hanya menggunakan mod paparan digital. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, inisiatif itu bertujuan mengatasi isu pelekat road tax yang kerap rosak dan bermasalah. Bukan itu sahaja, sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka SPT melibatkan 11 syarikat konsesi lebuh raya dibuka secara rasmi pada September 2023. Selain kaedah pembayaran sedia ada iaitu menggunakan kad Touch and Go, Smart Tag dan RFID, pengguna mempunyai pilihan untuk menggunakan kad debit, kad prabayar yang mempunyai logo My Debit, Visa atau Mastercard. Akta Insolvensi Pindaan 2023 yang diluluskan kerajaan turut memberi nafas baru kepada kira-kira 130,000 individu muflis. Pindaan Akta 360 itu melibatkan penambahbaikan peruntukan pelepasan bankrupt di bawah Seksyen 33C yang membolehkan pelepasan bankrupt secara automatik dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Individu muflis menyerahkan penyataan hal ehwalnya. Peluang kedua turut diberikan kepada banduan hukuman mati selepas penguatkuasaan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 pada 4 Julai lalu. Undang-undang baharu itu menyaksikan hukuman mati mandatori bagi kesalahan seperti mengedar dadah dan membunuh dihapuskan. Meskipun berhadapan dengan kelembapan ekonomi global, ekonomi Malaysia masih mampu berkembang 3.3% pada suku ketiga tahun 2023 dan dijangka akan terus tumbuh pada 4.0% secara keseluruhan. Menurut penganalisis, tahun 2023 ialah tahun peralihan ekonomi negara. Tahun 2024 pula ialah tahun pelaksanaan segala dasar yang sudah dirancang. Justru ekonomi Malaysia pada tahun ini dijangka bakal menjadi lebih mantap meskipun berdepan dengan pasaran global yang tidak menentu. Dengan disokong oleh dasar dan pelan tindakan yang bertunjangkan kerangka ekonomi madani serta pelaksanaan berterusan dengan langkah-langkah yang pragmatik, tentunya ekonomi Malaysia akan terus kukuh dan berdaya tahan.